Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So di perkongsian kali ini aku ingin membawa anda melihat kedua perlawanan terakhir Sabah FC untuk bulan Ogos ni dan seterusnya untuk melihat juga fixtures untuk tim-tim lain yang berada di atas kita. Kerana aku ingin membuat ramalan berapa mata yang boleh Sabah FC kutip, berapa mata tim-tim yang berada di atas Sabah FC boleh kutip untuk perlawanan tersebut dan ramalan aku di mana kedudukan kita bakal berada. So bagi aku dua perlawanan terakhir Sabah FC ni cukup penting untuk kita build momentum dan seterusnya untuk bila orang mengukuhkan kedudukan kita di at least aku cuba perhatikan di sini top 5 bagi saingan Liga Super ni sebelum kita menuju ke perlawanan seterusnya di mana selesai saja dua perlawanan ni masuk bulan seterusnya kita akan menentang JDT. So that is why aku ingin membawa anda berdiskusi tentang benda ni dan aku juga ingin berceritakan kepentingan dua perlawanan Sabah FC ni di mana ianya akan berlaku pada 23 hari bulan 8 dan juga 29 hari bulan 8. 23 Sabah akan menentang Kelantan The Real Warriors di mana 29 yang merupakan perlawanan tertunda yang sepatutnya adalah merupakan perlawanan pertama kita iaitu menentang Melaka di mana kedua-dua perlawanan ini akan berlangsung di Stadium Likas. Okey. Kepentingan perlawanan ini sekali lagi di mana ia melibatkan dua pasukan baru yang baru join saingan Liga Super di mana buat masa ni Kelantan bukanlah berada di kedudukan yang bagus di mana dua perlawanan, satu menang, satu kalah dan satu seri di mana Melaka pula berada di kedudukan ketujuh di mana satu seri lah sewaktu perlawanan pembukaan tersebut. Dan ini adalah tim-tim yang bakal dilalui oleh pasukan yang berada di atas kita di mana Terengganu menentang DPMM dan juga Selangor, KL menentang Penang PDRM, Kuching menentang JDT Negeri Sembilan, Selangor menentang Negeri Sembilan Terengganu, PDRM menentang Melaka KL City dan Melaka menentang PDRM dan juga Sabah FC. So, aku ada membuat ramalan aku lah tentang perlawanan yang gambar perlawanan ni di mana aku menyangkakan apa yang bakal dikecapi oleh pasukan-pasukan tersebut dan ini adalah anggaran aku di mana Terengganu habis saja dua perlawanan ni mereka akan mengutip 4 mata, begitu juga dengan KL City. Kuching akan mendapat 3 mata, aku merasakan mereka akan kalah sewaktu menentang JDT dan the only 3 point yang berjaya mereka kutip adalah sewaktu menentang Negeri Sembilan. Manakala untuk Selangor, aku rasa ini merupakan satu perlawanan yang sengit. Satu lagi kerana Negeri Sembilan adalah merupakan tim yang out of nowhere, tiba-tiba dia macam turun naik lah Negeri Sembilan ni. Tapi musim ni nampak cukup meyakinkan. Walau macam mana pun aku menganggarkan ianya akan berakhir dengan milik Selangor jugalah. Mereka akan menang dan manakala Selangor pula akan seri menentang Terengganu akan membuatkan mereka hanya berjaya mengutip 4 mata. Manakala PDRM pula akan mengutip 3 mata di mana mereka akan menang menentang Melaka sahaja dan kalah pada KL City dan seterusnya. Apabila Melaka pula menentang PDRM dan juga Sabah, aku menganggarkan Melaka akan tewas untuk kedua-dua perlawanan ni. Kerana aku selitkan Melaka, of course kerana kita sekarang berada di bawah Melaka di mana tangga ke-8 dan ini adalah kedudukan buat masa ni lah. Okey, Terengganu tangga kedua 4 mata, KLC tangga ketiga 4 mata, Kuching 3 mata, Selangor 3 mata, PDRM 2 mata, Melaka 1 dan juga 1 untuk Sabah. So hasil daripada perkongsian mata-mata yang telah aku berikan kepada kamu di mana untuk Sabah FC pula aku menganggarkan ini adalah merupakan satu perlawanan yang aku tidak akan katakan ianya mudah untuk kita menangi, tapi ia merupakan wajib untuk kita menangi, especially apabila bertemu dengan kedua-dua pasukan yang baru sahaja join di dalam saingan Liga Super ni. Kelantan ni of course Kelantan every musim memang ada Kelantan, tapi apa yang bezanya Kelantan ni every musim, setiap musim adalah Kelantan yang didaftarkan pasukan yang berbeza. Lebih kurang macam tu. So aku menganggarkan Kelantan The Real Warriors ni adalah merupakan tim yang barulah di saingan Liga Super. Dan sekali lagi oleh kerana kedudukan Kelantan berada tanggal ke-12 dan juga Melaka tanggal ke-7, aku merasakan untuk kedua pasukan ni ianya belum cukup meyakinkan aku lagi yang mereka ni boleh menandingi pasukan-pasukan yang seringkali berada di tangga teratas saingan Liga Super ni lah. That's why aku menganggarkan Sabah FC boleh mengendali perlawanan ni dan mendapat mata yang mereka inginkan. Sekali lagi guys, ini bukan pandang mudah, ini bukan memandang rendah, ini bukan overconfident, tapi again ini adalah based on paper yang aku perhatikan seperti dalam video-video sebelum ni juga.
Dan sekali lagi seperti aku katakan, Sabah selaku tim yang seringkali berada di top 3 saingan Liga Super dan sekiranya ingin terus mengekalkan kedudukan mereka selaku top 5 tim terbaik di saingan Liga Super ni, ini adalah perlawanan yang wajib sangat-sangat untuk kita menangi, dikenakan lagi ini adalah perlawanan yang akan berada di halaman kita sendirilah. Itu Stadium Likas. Rugi, sangat-sangat rugi sekiranya 3 mata tidak boleh dikutip daripada 2 perlawanan ni. So that is why aku sendiri yakin dan juga menganggarkan kita mampu untuk mengutip 6 mata. Dan sekiranya semua ramalan yang aku katakan tersebut tadi terhadap semua tim yang aku share dengan kamu disertakan dengan mata, dan juga Sabah FC disertakan dengan mata, ini adalah kedudukan terkini yang aku anggarkan, di mana Sabah FC akan melonjak 2 tangga daripada 2 ke 3 tangga lah daripada tangga ke-8, di mana kita akan berada di kedudukan ke-5 saingan Liga Super di bawah Terengganu, KL City dan juga Selangor. So, untuk kita mengakhiri bulan Ogos ni dengan kedudukan di tangga ke-5, dikenakan lagi bakal menentang JDT tidak lama lagi. Dari why aku merasakan cukup penting untuk kita memiliki 6 mata tersebut, kerana kita akan tercicir setelah tamatnya perlawanan menentang JDT nanti. So maksud aku tu kita akan kalah lah menentang JDT. So ini pun again based on paper dan juga aku rasakan ianya mungkin akan terjadi. So sekiranya kita tidak berjaya mengutip mata yang sepatutnya kita patut dapat, itu 6 mata pada perlawanan menentang Kelantan dan juga Melaka ni, dan seterusnya, tewas pula menentang JDT, kita akan berada di kelompok mid table yang membuatkan lagi amat sukar untuk kita cuba mengejar tim-tim yang berada di top 5 saingan Liga Super ni. So aku mengharapkan apa yang aku katakan terjadi, especially untuk Sabah FC, dan aku juga mengharapkan Sabah FC nampaklah kepentingan 2 perlawanan ni sebelum bertemu JDT, dan juga kepentingan perlawanan ni sebelum kita mengakhiri bulan Ogos ni, kerana sekali lagi kita perlu berada di kelompok top 5 sebelum berakhirnya bulan Ogos, dan kita perlu untuk mendapatkan momentum yang sepatutnya kita miliki di pembukaan saingan Liga Super. Kerana begini, aku menganggarkan sekiranya kita bertemu Melaka pada perlawanan tersebut, of course kita akan menang. Result bertemu KL City kemungkinan akan berbeza, di mana di situ kita mengutip 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata, kemungkinan besar kita berada di tangga ke-4, lebih kurang macam tu. So that is why aku menganggarkan sekali lagi perlawanan ni akan boleh kita miliki dan amat penting untuk kita miliki 6 mata tersebut lah. Jadi itu adalah perkongsian aku, di mana aku ingin membawa anda memandang ke hadapan 2 perlawanan yang akan kita lalui. Sekali lagi, kerana kepentingan perlawanan ini sebelum kita menentang JDT, bagi mengakhiri bulan Ogos ni dengan cemerlang, dan seterusnya bagi mengelakkan keciciran mata selepas kita menentang JDT nanti. So guys, bagaimana pula pandangan anda untuk perkongsian ni? Anda boleh tekannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.